Wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Abidin Kampung Moten, dan begitu juga Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa Balang Penggerak Aktiviti Surau. Itu juga daripada Japrun Kota Laksmana, terima kasih banyak. Itu juga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka dan Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka, dan semualah yang terlibat menjayakan program pada malam ini. Dan malam ini berkisar tentang fitnah zaman milenial. Tajuk canggih lah tuan-tuan kan? Tajuk kan? Barulah orang terbuka mata kan. Jadi fitnah zaman milenial, nasib Islam di akhir zaman, cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Macam itulah kan. Ada ulama cari dunia, bermacam fatwa direka-reka, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam kan, disebut ikut suka. Hampir kiamat Islam kan mundur bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tapi tidak luntur. Ilmu diangkat beransur-ansur. Solat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam hingga syahadah susah diucapkan. Jadi itu gambaran lah. Dalam pantun tadi gambaran menunjukkan apa yang berlaku pada hari ini lah, kan? Suasana pada hari ini. Sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati amanah. Itu akan masanya. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Maka baginda SAW bertanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah ini ya Rasulullah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus perkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya golongan ini diangkat. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak faham, orang yang tidak mahir, orang yang tidak ahli, diberi amanah untuk menguruskan perkara-perkara umum. Contohlah ya, contoh dalam satu masjid lah, tak payah cerita negara lah kan, masjid. Bendahari pun bagi orang yang tak pandai mengira, macam itulah kira. Macam mana mengira tak reti jadi bendahari, contoh kan. Dilantiklah, janji ada orang, janji dia dengar cakap kita, sudah. Yang penting dengar cakap, itu masalah dia. Jadi bila kita memahami maksud fitnah ni tidak hanya kita faham. Yang fitnah yang kita faham biasanya bercakap benda yang bukan perkara yang sebenarnya. Contohnya orang tu dikatakan berzina, contoh, tapi sebenarnya tuduhan saja. Itu yang kita faham fitnah hari ni kan. Tapi dia tak pun, tapi orang menyebar-nyebarkan cerita, itu fitnah. Tetapi dalam konteks bila sebut al-fitan ni, fitnah ni adalah merupakan ujian dan dugaan akhir zaman yang kita nak cerita. Itu sebab milenial tadi. Jadi hadis yang saya bacakan tadi itu menggambarkan kepada kita bahawa pada akhir zaman akan berlaku perkara-perkara yang seperti berikut. Apakah dia? Yang pertama, pendusta dipercayai. So hati-hati. Kalau kita tengok hari ini orang lebih percaya kepada pendusta, apatah lagi dia berjaya menguasai media sosial hari ini. Dia buat contoh, tunjukkan gambar, lepas tu dia cerita sikit, letak pula angka 56.3 juta. Dia angka tu menyebabkan kau, ini betul ni. Takkan tak betul dia siap tulis 56.3 juta. Kita betul pun percaya. Yang bestnya kita yang tak berapa cerdik ni pula.
Kopi sen pula dalam grup kampung gitu. Contoh. Jadi itu yang Saudab cerita. Jadi cerita tu dah tersebar dulu. Jadi makna kata pendusta lebih dipercayai, dan melalui media sosial pengaruh dan kepercayaan dibina agar ramai yang mengikuti setiap apa yang ditulisnya. Tapi lama kelamaan orang akan mula perasan macam menipu dia ni, macam mana dia dapat benda ni semua. Akhirnya kita dah sama sebarkan tadi kan. Jadi hati-hati. Pendusta yang mempunyai kedudukan, mempunyai wang yang banyak, akan menaburkan wangnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Contohlah dalam zaman milenial hari ni, kita tengok follower dia tu oleh ramai, rupanya boleh bali. Contoh kan, ada orang sanggup nak beli follower. Dalam Facebook dia boleh ada berjuta follower, dan dekat dalam dia punya akaun dia lah, TikTok dia, tak kisahlah. Sekarang ni zaman dia, zaman tu. Tak ada mana ada orang buat ceramah lagi dah sekarang. Saya tengok pilihan raya tu, tak payah ceramah pun kan. Tagak tak muka dalam tu, dia pun tahu tiba-tiba dia dah menang ni. Macam tu kan. Macam tu lah zaman sekarang kan. Siapa yang buat ceramah itu kira ketinggalan lah kan. Itu kan konon lah kan, buat ceramah kempen dan sebagainya, contoh lah kan. Jadi pendusta akan cuba menaburkan kekayaan dia untuk mendapat pengaruh. Apatah lagi pada hari ini ramai orang lebih cenderung untuk menyokong yang mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tiada apa-apa. Berapa ramai yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta dalam memutar-balik fakta. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Jadi dia cara dia putar tu, dia cerita tu meyakinkan, dan kita betul lah ni kan. Jadi hati-hati tuan-tuan. Tak kisahlah siapa tuan-tuan, semua yang masukkan dekat dalam media sosial tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cerita tentang orang lah. Yang masuk dalam media sosial semua manusia. Sampai satu tahap ada tujuan, nak pula politik tuan-tuan. Tu sah lah. Tu sebab saya selalu pesan kan, politik ni dia polik tuan-tuan. Dimaki kawan tu 2 minggu, tiba-tiba dipoluk sahabat. Nak cakap apa tuan-tuan? Tu kuasa Allah. Nak cakap apa kan? Kita boleh barang, pilih ni tak nak ni, tak tahulah dapat free gift macam tu lah kira. Hati-hati tuan-tuan kan. Tu sebabnya disebutkan oleh cerdik pandai, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan sebaik-baik perbuatan adalah akhlak yang mulia. Saya ulang balik biar dia ingat ke kepala gitu. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Ada akal, gunalah. Itulah kekayaan paling besar. Kalau terosak guna akal. Tu ya kan. Macam mana kan nak meniaga apa kan. Orang Melayu ni kadang-kadang dia bukannya apa, kadang akal dia tak pakai. Kadang-kadang meniaga, dia nak meniaga, tapi dia dah tahu untuk nego karipap, dia pun nego karipap juga. Salah cuba kau fikir benda lain. Pergi bazar Ramadan tu, daripada ujung ke ujung karipap je. Tak ada kau benda lain kau boleh fikir. Orang tu dah jual karipap, kau jual lah air, kan? Orang tu dah jual mihun, kau jual lah mi goreng pula, kan? Sama. Dah dia jual, kawan tu tinggi hasil jualan, dia pun nak jual macam orang tu. Sampai ke Kedah mengaku cucu udang lalu gajah. Kan gila. Kan? Kan? Hanya orang yang pernah duduk kat Alu Gajah yang tahu cucu udang Alu Gajah yang asli macam mana. Saya mari duduk masa zaman hikuih melintih tu. Masa zaman cencorot banyak kat kedai tu kan. Mari sombabat RM5 nak bawa balik makan kat asrama mungkin. Kuah pokat mana cair macam hari ni. Malah nak cerita lah kan. Contoh lah. Lepas tu Char Kway Teow Penang, sampai ke Melaka dia jual Char Kway Teow Penang kan. Contoh lah ya. Itu yang pertama.
Ya, pendusta dipercayai. Kedua, orang yang jujur didustakan. Ya. Pada dunia akhir zaman ini, orang yang jujur tidak akan dapat kekal lama, terutamanya dalam memegang satu jawatan atau pangkat. Kejujuran amat dibenci kerana kejujuran akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan. Kerana itu antara cara akan dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas, hingga akhirnya orang lebih percaya kepada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pada hari ini, untuk menularkan fitnah tidak sukar. Dalam masa 1 saat sahaja, kita share, kita sekejapan saja boleh menjadi jutawan dosa. Kita nampak satu berita, kita pun kongsi, kita pun share. Zrap, orang lain pula kongsi, orang ni pula share, orang ni share. Tiba-tiba satu dunia dah tahu bonus dapat 700. Macam tu. Sekarang tak ada rahsia langsung. Dulu kalau nak tunggu belanjawan ni berdebar, semua tunggu tu. Hari Jumaat, lepas sembahyang Jumaat, dengan baju Melayu sepasang, Perdana Menteri akan bacakan, membentangkan laporan belanjawan, dan paling orang nak tunggu hujung tu, bonus pada penyawat awam. Kan 700 ya berbondo. Yang beri orang tak meja mentari tu, cuba kau bagi 700. Mama kak, ya kan. Saya cakap tu tahu orang kan. Baru betul saya tengok Sarawak 1 bulan setengah gaji. Tahu betul. Dengan komen 700 bondo, duit tak ada berberak kan. Saya cakap kan, saya main pernah kerja komen kan. Tu sebab paling tidak zaman Pak Lah main dong yang setengah bulan gaji. Lepas tu tak ada tuan. Sudah apa malih dengar, tunggu lawan dalam WhatsApp seorang share kan. Iyo tuan-tuan kan, zaman ni macam mana, tolu pun payah nak jumpa sana ni kan. Isu semasa kan, mudah-mudahan lah. Dah lah tolu lauk ponting gitu kan, Samsul lebat pun payah nak pakai tolu dada lepas ceramah kan. Tolu tak ada ustaz kan. Jadi hati-hati kan, macam kisah seorang guru kan. Saya selalu share cerita ni di Indonesia. Dia mengajar. Ada orang fitnah dia, sosek, tak botu, macam-macam lah, menyeleweng lah apa. Sudah dia sendiri insaf. Dia pun jumpa tuan guru tu, dia kata, aku minta maaf, aku fitnah kau macam-macam, aku kutuk kau macam-macam, aku minta ampun dengan kau. Maka kata tuan guru ni, aku dah lah mau maafkan kau dah. Jangan macam tu, kau beritahulah apa yang patut aku lakukan. Dia kata, apa yang patut aku lakukan, kau beritahulah aku. Macam ni lah, kau balik rumah, kau cari penyapu bulu ayam. Dia kata, guru ni kata, kau ambil penyapu bulu ayam, dalam perjalanan kau datang kemari, kau cabut, kau cuba ingat apa yang kau pernah fitnah aku, kau pernah cakap pasal aku. Setiap kali kau ingat tu, kau cabut satu. Aku cakap macam ni, pap, cabut salah. Aku kutuk dia, zam. Aku fitnah dia ni, zam. Cakap, cabut. Sampai ke rumah tuan guru ni, boleng, tinggal batang dia, habis bulu ayam. Dek banyak dia mengutuk kawan ni. Dia kata, malunya aku, banyaknya aku kutuk kau, banyaknya aku cakap benda buruk pasal kau. Maka kata tuan guru tu, tak apa. Dia kata, sabar. Dia kata, apa yang aku nak buat ni macam ni, kau pusing balik, kau balik rumah lah. Kenapa pula? Kau pusing balik, dalam perjalanan balik rumah ni, kau kutip balik bulu-bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Saya nak tanya, banyak tak dapat Tak banyak. Sebab ada bulu ayam tu dah terbang, yang dicabut tadi. Ada dah meloket kat pokok, ada yang dah hanyut kat sungai, ada meloket kat kenderaan tak mana poi lepas tu. Jadi dia datang balik, jumpa dengan tuan guru, dia kata, ni dapatlah 5-6 olay yang ada. Maka jawab tuan guru tu, begitulah natijahnya bila kita menyebarkan keburukan tentang orang lain. Kan? Boleh masuk dalam lagi. Begitulah natijahnya bila kita berkongsi, memburuk-burukkan orang, bercerita pasal orang. Benda tu akan tersebar tanpa mampu kita tarik balik, tanpa mampu kita kutip balik bulu-bulu yang kita sebarkan tadi tu. Tak mampu dah.
Jadi macam tu lah, walaupun kau minta maaf dengan aku boleh maafkan kau, tapi keburukan yang kau cerita tadi dah tersebar, tanpa dapat kau perbetulkan lagi. Jadi kau bertaubatlah kepada Allah, janganlah kau mengulangi perbuatan itu lagi. Itulah natijah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Orang cerita benda-benda buruk, kan? Hari ni macam-macam, tuan-tuan. Tu sebabnya kalau kita tengok dekat dalam TV, kita tengok dalam media sosial, adalah beberapa pendakwah-pendakwah, kan, dikaitkan dengan isu-isu tertentu. Kadang-kadang dia baru dituduh, tuan-tuan, dia baru dituduh, tapi kebenarannya belum selesai lagi. Tapi orang dah sebar lah, orang dah bagi hukum macam-macam lah. Ni tak berguna, tak boleh pakai, ni semua macam-macam. Jadi hati-hati. Macam orang kena tuduh rasuah, dia baru dituduh, dia belum lagi membela diri, belum lagi menyatakan apa yang sebenarnya di sebalik itu. Mungkin pembelaannya akan menunjukkan sebaliknya, kita tak tahu. Jadi kalau kita nampak benda tu, jangan dia cakap itulah dia tak berguna, tak boleh pakai, mati lagi baik. Jangan macam tu, kan? Kita kena cakap apa? Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Mudah-mudahan kita janganlah diuji sampai macam tu, kan? Minta jauhkan. Macam perempuan lah, kan, nampak orang lelaki kahwin lebih, kan, jangan dong nak hukum, nak mampu gatal, mampu lagi baik, tak bunuhnya jantan. Jangan macam tu, kan? Doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Kalau perempuan tu takut, ya Allah, aku tak kuat macam perempuan, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu, faham? Nak kena beritahu betul-betul. Perempuan ni kadang dia marah, dia marah tu seolah dia marah hukum tu, kan? Itulah, kan? Ya, saya nak tengok angguk dia lah. Iya, kadang dia marah tak boleh. Jangan gitu. Kadang ada yang cakap poligami ni tak sesuai pada. Jangan cakap macam tu. Kita kan ni nak salahkan pada pelakunya tu, yang betul berlaku tidak adil. Tapi jangan pada hukumnya tu, ya? Tu dia. Kalau tidak, ada je orang yang bahagia, bini umpet elok lah. Hari Senin bini ni, hari Selasa bini ni. Lepas tu murahlah rezeki tu. Setiap seorang isteri tu dalam akaun RM200,000 seorang. Tak nak orang membuat angguk pun. Macam tu lah, payah awak nak, kan? Macam tu. Tak adalah, kan? Duit memanglah duit, tapi ni hati ni, ayat, kan? Itulah dia. Saya tak adalah nak ulas panjang, ni contoh lah. Macam tu juga Nabi ajar kita. Kalau ada orang buat salah, Nabi ajar apa? Jangan kamu bencikan orangnya, bencikan perbuatan ni itu. Itu Nabi pesan. Dengan orang kan kita bermusuh orang tu pula. Tu sebabnya kadang-kadang kita tengokkan bekas-bekas banduan, dia dah keluar daripada pusat serenti apa semua, contoh yang dadah ni, ataupun dia masuk penjara 10 tahun dah dihukum, dia berubah jadi baik dan dia dibebaskan kerana berkelakuan baik. Jadi kita pula menghukum dia lagi. Jangan macam tu, kan? Itu yang ramai yang ulang alik yang masuk dalam tu. Dia siap masuk dalam penjara tu, pangkat sarjan lagi tu, dia sound pula pegawai penjara tu. Dia dah tahu pangkat kawan tu. Ini cerita dia realitinya. Tu sebab kadang keserangan Nabi dah ajar kita, jangan gitu hukum dia dah buat salah dulu dan dia dah dihukum. Cukuplah, bagi dia peluang untuk bermasyarakat, kan? Jadi itu yang kedua, orang yang jujur didustakan. Ketiga, amanah diberikan kepada pengkhianat. Pada hari ini memang banyak pengkhianat, kan? Pengkhianat ni boleh mengkhianati macam-macam perkara. Mengkhianati agama, mengkhianati bangsa, begitu juga negara. Ada orang menggunakan agama untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Ada juga yang diberikan amanah mengkhianati bangsa dan negara. Mereka bukan memikul amanah itu untuk membela bangsa dan mendaulatkan negara, sebaliknya membiarkan bangsa sendiri terus berengkok dalam kehinaan, penderitaan dan membiarkan negara menuju kepada kehancuran. Itu sebabnya kalau kita tengok, kan, pada hari ini kadang-kadang kita terlupa contoh macam menuntut ilmu, kan? Menuntut ilmu, kalau kita belajar kitab hadis 40 tu, salah satunya kalau kita tengok macam mana Nabi pesan 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah.
menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menuntut ilmu kerana nak menunjukkan siapa yang paling hebat. Dia nak tunjuk siapa lagi pandai. Kau tunggulah aku balik pada universiti besok. Kau tengok dalam kampung ni, kampung Moten ni, siapa yang paling handal sekali. Sebetulnya dia tujuan untuk ilmu nak tunjuk siapa lagi handal. Itu pertama. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya. Dia nak orang hormat dia. Bila dengan ilmu, kau tahu aku ada PhD, aku doktor tau. Yang main. Contoh, dia mengaku dengan kedudukan ilmu yang dia ada. Dia nak orang tonggak hormat kat dia, tu respect dia. Dilaknat oleh Allah Ta'ala kalau tu tujuan dia. Ketiga, menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Mak bapak selalu mengajar anak kadang-kadang. Kau nak kaya raya, kau belajarlah. Nak hidup senang, pergi belajar. Biar ada degree, biar kau pandai. Biar nak kaya. Tengok ayah kau kaya. Sebab apa? Pandai. Tak tahu kau bohong orang yang kau jual, tak tahu. Contoh bukan orang sini ya. Jadi makna kata, kadang-kadang kita tak perasan tu. Kita apa dari kecil kita ajar anak kita. Kalau nak kaya, belajar rajin-rajin. Jangan macam tu. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama yang bodoh. Lagi tahu. Dia nak berlawan dalam grup WhatsApp siapa lagi pandai. Ada geng-geng tu bukannya geng-geng berilmu pun, contohlah kawan-kawan main-main bersekolah lah, bersekolah mungkin ada satu grup, dia tunjukkan lah, ni ayat ni yang aku belajar dulu, kalau tak silap aku dari segi hukum ni macam ni, wahal dia ambil kat Google lah. Contohlah ya. Jadi mana kata tu lah, hati-hati. Yang kita jangan gunakan amanah kita dah jangan berikan amanah. Itu sebab silap kalau kita ingat dengan amanah tu kita nak mendapatkan manfaat kekayaan dunia, maka rugilah kita. Itu sebabnya jadi wakil rakyat nak kaya memang silap lah. Memang tak betul lah kan. Contohlah, saya tak cakap kat Malaysia ni, saya kat Sri Lanka ni. Memegang jawatan untuk kaya, salah sebenarnya. Sebabnya nama pun wakil kepada rakyat. Maknanya apa? Maknanya dia kalau rakyat susah, dia pun susah lah. Apa tak apa nak mulu rakyat susah kau senang lenang pula kan? Macam tu lah cerita iyo tuan-tuan ya. Hari ni kadang tak tahu. Tu sebab saya pergi, saya ceramah di Indonesia, saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Waktu saya ceramah kat sana, saya nampak dalam perjalanan saya nak pergi ke Bandung, saya nak menuju ke stesen kereta api KAI, Kereta Api Indonesia. Saya nampak penuh satu jalan tu naik poster-poster. Rupanya dia orang tengah rancak nak menaikkan calon-calon presiden yang baru untuk menggantikan Pak Jokowi. Rupanya Pak Jokowi dah selesai 2 penggal, akan bertukar dengan presiden yang baru. Jadi saya fikir, tengok pula dekat Britain kan, Rishi Sunak kan, Perdana Menteri yang baru Britain yang berbangsa India kan, dia pun setelah Perdana Menteri Britain tu dah selesai 2 penggal, dia pula naik. Jadi apalah salah Malaysia pun buat macam tu kan? Biar dia soda sikit, dah 2 penggal, siapa agak yang nak ganti aku nak jaga tumpek ni, maka dididiklah pemimpin-pemimpin pelapis untuk ganti dia. Ini batuk lagi banyak daripada bercakap nak lain ni, macam mana kan? Macam tu. Jadi bila dia dah 2 penggal, dia fikir dah siapa nak ganti aku macam tu. Ataupun terserahlah siapa yang nak gantikan aku, senang. Jadi tak adalah orang cakap kita mengejar kekayaannya kan. Ya? Dia dah terbayang lah, ada kenderaan rasmi tu. Dia dah terbayang lah, dia jadinya Menteri, jadinya. Yang kita patut risaukan, cuba kita tengok Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid Panglima Angkatan Tentera Perang ketika zaman Nabi. Kemudian kita ke zaman Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kata, wahai Khalid Al-Walid, cukup kau turun jawatan, bagi dia ni pula jadi Panglima Angkatan Tentera. Menangis Khalid Al-Walid gembira kerana dia tak payah pegang lagi jawatan tu. Sebab pada dia dah melepaskan satu amanah yang berat, dan dia boleh selesaikan, serahkan pada orang lain pula. Kita ni pula lain. Marah dek kena tukar jawatan tu ketua kampung.
Ketua kampung tu. Ketua kampung pun macam-macam ragam lah, macam-macam brand kan ni. JKKK, MPKK, JKKP, la ilaha illallah, macam-macam. Satu kampung ada 3 untuk ketua. Paning tu. Ketua kampung bawahnya dia. Ketua kampung bawahnya. Bayang. Tuan-tuan tak pergi Sabah Sarawak ni, dia ada KK lah, ketua kaum. Macam tu kan. Tu. Salah, tapi kita bila dah bertukar ketua, alhamdulillah, aku tak payah jadi tok ketua lagi dah. Biarlah dia pula jadi tok ketua. Okeylah. Ketua kampung boleh tak puas hati ganti ni kan pula jawatan ahli parlimen kan. Macam itulah. Lepas tu tak tahulah. Ni contohnya kan. Iyo tuan-tuan. Kadang marah tak perempuan tu kan. Patutnya lagi Roma tak pegang jawatan, saya berehat, tumpukan perhatian pada keluarga. Nama tak naik bangi, tak boleh jadi. Tapi dia tidur lah. Dia rasa jawatan tu dia punya. Dengar lah kan. Bodoh ni kat Bangladesh tak salah, saya bukan Malaysia ni. Itu ya. Okey. Jadi macam tu. Kemudian orang yang jujur dikhianati. Sedaya upaya usaha dilakukan untuk mengkhianati orang yang jujur, semuanya dilakukan demi memastikan orang yang jujur tiada tempat di mana-mana, apatah lagi untuk dipilih menjadi pemimpin. Kejatuhan akhlak pada akhir zaman ini sangat jelas sekali. Kerana itulah orang yang jujur sudah pasti akan diketepikan. Tuan, dia berubah-ubah tuan. Itu sebabnya politik kalau tak berteraskan kepada pegangan agama Quran dan Sunnah, susah gitu. Ayatnya, okey ni gitu. Yang penting dia boleh tolong aku dah. Gitu, jangan macam tu tuan. Cakap tuan, tak betul lah. Kau betul lah macam tu ya kan. Ini yang betul pun tak betul. Yang tak betul. Okey, janji okey kan. Jangan macam tu kan. Tak boleh lah kan. Macam ada satu apa tu, tuan guru dia kata tuan guru, dia kata aku ada jumpa ada satu ikan ni hanyut, aku tangkap kan, aku dah dapat ikan ni, tapi aku tak tahu ikan ni daripada mana datang kan. Jadi adakah boleh aku makan ikan ni? Dia kata tak boleh lah. Kau tak tahu tak siapa-siapa punya ikan apa semua ni, ada tuan yang punya ni, jangan. Kata, wah, dia kata macam tu. Baru ingat nak bagi ke tuan guru sikit. Ya kau jawab. Oh, kalau buka kitab kuning ni boleh tak? Dia kata dah, sebab kau nak bagi 2, kau seorang tak boleh dah. Kan macam tu pula dah. Macam tu lah dia boleh ubah-ubah kan. Ikut keadaan. Dapat dia macam tu dah kan. Tu dia. Dia banyak sini kebak kata orang kan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak diwanungkan. Malam ni ceramah ke kampung motor ni lain sikit. Dia semua mendalam ni. Dia cakap macam ni tapi maksud dia macam ni. Macam tu. Jadi siapa yang bawa korut tu, mana ilmu falsafah tu tak sampai lah. Kan? Yang faham. Bertuah mana jarang nak dapat tajuk-tajuk macam ni. Macam tu kan. Kemudian orang yang bodoh, yang kelima, orang yang bodoh menguruskan hal-hal yang umum. Ni yang saya cerita tadi. Bagi orang yang ada mata hati jernih, sudah pasti dapat melihat betapa ramainya orang yang bodoh menguruskan. Dia maksud bodoh ni, dia bukan dia tak ada ilmu. Dia bukan ahlinya dalam bidang tu, tapi dia diangkat untuk jaga benda tu. Dia tak ada ilmu dalam bidang ekonomi, bagi jaga ekonomi. Dia tak ada ilmu bahagian undang-undang, so jaga undang-undang. Itu semua boleh ni, tak ada hal, boleh jas. Tak mau undang macam tu lah. Kau boleh lah, tak boleh lah, macam tu lah kan. Iya tuan-tuan, saya dulu pernah bergelar pengarahan undang. Poning kepala tuan-tuan. Apa tak khabar kat orang, tak gunanya pengarahan undang Fir'aun kata. Jangan nak pula saya deal dengan meniaga, orang meniaga kan. Orang meniaga ni dia marah sebab dia meniaga kat kawasan tak boleh. Kita nak buat macam mana ni? Bagi amaran. Kono keluar. Zaman media sosial viral. Kono pengarahan undang ni. Tak kono.
Saya cakap baik kau jual lantaklah orang nak cakap apa cakap. Orang Melayu ni pula dia gemar Malaysia ni berniaga dekat bawah signboard dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Kan? Dia bukan ini isu dia. Buat kuasa pun orang Melayu Islam, pengarah undang-undang pun Melayu Islam, yang berniaga pun Melayu Islam. Tapi bukan tak boleh berniaga. Sampai satu tahap pada ketika itu undang-undangnya boleh berniaga, tak payah lesen pun tak apa. Contoh aku bagi rancak dan berniaga. Tapi maksud itu bukannya tak payah lesen. Lesen percuma. Sampai satu tahap tu kita buat. Tapi berniaga kat mana? Bayangkan tuan-tuan, kat tempat yang saya jaga kemarin tu. Bayangkan dia berniaga kat mana? Pusat kita semula tu. Bangunan yang berbumbung, ada pusat kita semula, ada tong gelas, kaca, kertas dengan apa? Dengan plastik kan. Dikeluarkan tong tu, direnovate bumbung tu jadi gerai dia. Cuba tonton fikir sikit kalau jadi saya nak buat apa? Cakap. Bukan senang tau jadi pengarah undang tu. Saya pun cakap macam mana nak buat ni bos. Kau bagi notis tu. Bagi notis 30 hari. Nak habis 30 hari, bos nak ubah nak tilu. Bagi notis 14 hari. Nak habis 14 hari nak ubah? Jangan, bagi notis 7 hari. Suruh dia ubah suai balik, jadikan keadaan asal, kata-kata. Sudahnya dah habis 7 hari nak buat? Tak, bagi notis 3 hari lagi. Bagi lagi 3 hari. Tak baik, sudahnya serta-merta. Siap ketua penguasa tu pergi beritahu kalau besok tuan tak buat apa-apa juga, kami akan rampih semua barang-barang. Saya nak tanya, timbang kasut tak dah tu? Timbang kasut dah. Pada hari kejadian dah bersiap dah kat pejabat, semua tim dah nak pergi serbu dah ni. Dia boleh panggil yang berhormat kawasan rasmi kan gerai dia. Gila. Tuan-tuan fikir. Saya tak nak cerita lah kat mana. Yang berhormat pun sama bangang dengan orang tu. Tak boleh buat apa-apa lah tuan. Iya. Macam kadang-kadang kan orang tak faham cerita. Kita nak laksanakan tugas kita supaya orang berdisiplin. Nak berniaga boleh kat tepi jalan. Kat Negeri Sembilan ni boleh tepi jalan boleh, tapi pastikan ada buffer zone. Ada 10 meter kita bagi jarak 10 meter daripada jalan dengan gerai dia supaya ada ruang kenderaan berhenti. Kita tak nak menimbulkan bahaya. Macam-macam bagi kelonggaran. Tu belum cerita lagi bagi tempat berniaga sewa RM150 gerai 20 kali 20. Besar tau. Sewa lah ke orang. Kau main mengamuk minta tolong kabel yang berhormat nak dapat gerai. Dah dapat bukan dia berniaga, dia bagi ke orang. Lepas tu dia bagi ke orang, dia sewa berapa? Dia sewa 1,200 sebulan. Lepas tu kita dapat tahu dari segi peruntukan dia, section dia kalau ada sub sewa, kita akan batalkan, bagi dekat orang yang menyewa tu dapat harga 120. Jadi orang tu dapat, lepas tu yang tadi yang kena buang tadi, tiap hari bagi aduan, orang ni berniaga tak bersih, orang ni berniaga dongki. Dah tak dapat. Itulah dia tuan-tuan. Macam mana kan? Tapi saya mengasur lah tuan-tuan. Compound, parking, bawa pergi mahkamah tuan-tuan. Saya mari bawa mahkamah, semua kes saya bawa di mahkamah. Senang, biar hakim decide. Macam tu je. Iya tuan-tuan, orang kita bayang kedai-kedai mamak tu kan, kita saman ke mahkamah, dia boleh bayar. Pengotor tuan-tuan banyak. Tu persatuan-persatuan tu selalu kita panggil, tolong tengok peniaga-peniaga ni. Tuan-tuan tengok pergi kedai mamak kan, kadang-kadang dua, kita punya syarat nak bagi ke lesen dia termasuk jamban nanti mesti bersih. Tak mau dia gotah pipe itu tu, dia mesti tembak dia. Ini melengkar dia kat lantai tu. Selera tuan-tuan makan kedai tu. Macam mana lalu lah ruti tu masin-masin kan. Tak apa ditopuk kan. Lepas tu 2 jamban, 2 toilet tu, 1 toilet rosak kan.
Tuan-tuan percaya tu, bukan rosak dalam tu, segala boreh simpan dalam tu. Pernah satu restoran kita serbu, bukan boreh, ayam hidup pun ada dalam tu. Dekat jamban yang satu dia tulis toilet rosak tu, yang sebelah je boleh pakai kan. Dia buat siap mangga tuan-tuan. Dia tak nak buat store. Macam-macam tuan-tuan. Saya lepas tu kita belum cerita, saya syukur banyak 2 tahun itu apa Covid kan. Jadi dapat juga halang ni judi internet. Melaka antara yang teruk kan lah, Melaka, Negeri 9, Selangor, judi internet. Parah. Yo tuan-tuan. Parah. Ada dia masalahnya, dia ada 10 pusat judi internet tu, tokel dia tu. Kita dah tahu dah. Kita baca dekat dalam Dewan Masyarakat tu artikel tentang judi internet. Dia akan pilih satu tompek malam tu, contohnya dia 10 tompek. Satu tompek malam tu siapa main mesti menang. Lagi 9 tompek kalah. Jadi dia tak untung. Malam tu dia bagi orang menang kat situ. Jadi orang yang menang gila lah. Botol lah. Dia tak tipu macam ni no. Malam esok dia main kalah sebab tompek lain pula menang. Itu yang kita serbu dengan AADK, SPRM, dengan Jabatan Agama. Kita angkat mesej tu, ada yang poluk mesej tu, janganlah tuan, tengah menang ni tengah. Dia punya dah jadi taik judi tu kan. Itulah dia tu kan. Tapi itulah dia, kena bagi orang yang ada ilmu. Itu sebabnya dikatakan rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kena. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Nampak tu? Dia kaitkan dengan kearifan. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Macam banyak mangilah, tapi itu antaranya. Jadi orang yang bercakap mengenai hal-hal yang bukan menjadi kepakarannya, menjadikan mereka dimain-mainkan dan dikeji, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebab pentingnya kena pilih orang yang ahlinya, dengan orang yang ahlinya. Kalau tidak kan, macam mana ni, ayam mahal, jangan makan ayam. Kita cakap kan marah kita orang tu. Kita nak makan ayam. Maka semua fitnah akhir zaman ini berpunca daripada semakin jauhnya manusia daripada agama. Kan? Bahasa Melayu banyak meminjam kalimah-kalimah dari bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan bahasa Melayu itu tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika dibandingkan dengan bahasa Arab. Termasuklah jika kita membicarakan soal makna zaman fitnah ini. Maka bagi orang Melayu, perkataan fitnah itu bermaksud sebatas pada tuduhan-tuduhan palsu semata-mata. Adapun dalam bahasa Arab, ia membawa maksud yang lebih luas. Apatah lagi difahami melalui konteks Al-Quran dan hadis, kita akan fahami bahawa fitnah adalah segala bentuk ujian yang menguji jati diri dan agama umat Islam. Itu sebabnya kalau kita tengok kalimah fitnah juga terpakai apabila terjebak dalam situasi tidak disukai oleh Allah, yakni kufur, azab, pembunuhan, tersekat dari terus melangsungkan hidup di jalan yang benar dan tersesat dari petunjuk. Itu juga dikatakan sebagai fitnah. Imam Ibn Al-Arabi berpandangan fitnah membawa maksud berkonflik yang berlaku sesama manusia. Itu juga dipandang sebagai fitnah. Fitnah juga bermaksud tekanan yang menyebabkan jalan untuk bersama kebenaran itu akan disekat, bahkan akan sentiasa ditolak. Manakala Imam Ibn Hayyan menyatakan bahawa fitnah itu adalah apabila penyesatan yang berlaku. Jadi kalau kita meneliti tafsiran-tafsiran ulama berkenaan kalimah fitnah, ia boleh membawa kita memahami bahawa zaman fitnah adalah zaman pertama majoriti manusia kehilangan pedoman. Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sebagai sumber rujukan hidup dalam arti kata yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan berlaku dengan cukup rancak menyebabkan pegangan manusia menjadi songsang,
kebenaran dianggap batil dan batil dianggap benar. Dia duduklah sesama dia. Yang geng-geng yang asal ada senapang tiba-tiba buang senapang. Contoh. Dia lahir-lahir senapang, dah besar jadi perempuan. Contoh. Kau tak faham lagi lah kan. Dia duduk sesama dia, kita pun duduklah dengan dia. Logiklah dia cakap logik. Kami ni ada hati dan perasaan. Betul juga dia cakap. Dia ada hati dan perasaan. Kami tidak boleh menolak naluri keperempuanan kami. Contoh dia kata macam tu kan. Jadi orang yang ambil logik tadi, dan dia kata betul juga kan. Dia pun ada perasaan dah, dia rasa macam tu. Nak baik macam mana ayat tapi sedangkan dia kena berbalik kepada jalan benar. Ada seorang sahabat ni, dia dah pernah dah menjadi itu, buat operate apa semua, jadi perempuan. Lepas itu berubah jadi lelaki, sepentas dengan saya. Dia kata dia terdengar lah suara waktu subuh tu, dia dengar azan subuh, sedangkan tempat dia jauh daripada masjid. Dia terdengar azan, hati dia sayu, dia berubah menjadi lelaki semula. Sebelah saya forum tu kan, hijrah dia, hijrah menjadi lelaki semula, dah jadi perempuan dia balik hari ni. Saya tak nak sebut lah siapa. Macam tu lah lebih kurang. Dan tu belum cerita masalah yang pengikut dia ramai. Bersabarlah. Yang komen tu pula sama lah naik dia kan. Tu cakap tu yang mengikut dia, yang membenarkan dia tu ramai kan. Yang membenarkan dia tu ramai. Iya. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang kutuk-kutuk dekat dalam Facebook tu kan. Kita tak payah letak apalah, letak gambar pemimpin seorang. Letak gambar pemimpin, tuan-tuan jangan tulis apa-apa. Letak gambar pemimpin, post. Tengok komen bawah. Kepala bapak semua keluar. Tak berguna, mati lagi baik, hampilah kau, semua keluar. Lepas tu keluarlah imam surau Kampung Mountain tu. Dia bagi komen yang baik. Dia tulislah, cubalah kita guna bahasa yang baik. Bukankah ada cara lebih baik untuk menegur? Bahasa melambangkan bangsa. Tulisan komen bawah tu. Sudahlah kau pun sama. Dia kan kira imam tak imam. Nak ni cerita sekarang, zaman sekarang ni, zaman milenial yang kita kata tadi kan. Itulah cerita kan. Jadi yang batil dirasakan benar, yang benar dirasakan batil. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu sebabnya nak pastikan kita berada dalam tempat yang betul, datang tempat yang betul. Nak berada kita sentiasa rasa benda yang baik, benda yang benar, dan duduk di tempat yang baik. Datang surau, eloklah. Duduk kat kelab malam pagi-hari, tak ada mana. Duduk kat kelab malam tu berborak cerita tentang pembangunan agama dan bangsa, tak ada mana. Duduk ni agak ni ada atas meja zap dia. Macam mana kita nak bangunkan surau Kampung Mountain? Tak ada mana dia berak cerita benda tu dah. Benda lain cerita kan. Minum zap, saya dah poning. Iyo. Masa zaman saya pun tu main, saya pergi serbu tempat-tempat kelab dandut, pergi kelab malam ni, tak tahan ni orang tu. Dia punya bingit tu. Dia punya kuek bunyi lagu tu. Orang tua tu tak apa ditolan dipolok speaker. Kita tak tahan bunyi, dia polok speaker je lagi. Macam tu lah tahu bila dia dapat makan tolan benda-benda tak elok dekat dalam tempat tu. Dekat tu. Jadi datang surau, datang masjid, betul tu. Datang tempat yang elok, tempat yang baik. Sentiasa fikir, besok nak pergi mana ni? Besok ada kuliah duha ni dengan ustazahnya, dia pun datang. Bagus lah tu. Tu tempat yang baik untuk orang perempuan. Sementara nunggu ustaz tu, buka lah kitab tu, jangan mengumpet. Lama tak jumpa pun cerita kan, berburak kan. Itu salah kadang pergi kuliah tu, sebelum kuliah tu seronok tu, sebelum ustaz dia sampai nak dengar, kau tak dengar cerita apa? Imam lah. Imam kan sadap dia lagi slow bisik itu, lagi mendalam rahsia dia. Dengar imam lah. Kenapa? Contohlah kan, macam pula
Jadi macam tu kan. Datang tampik yang betul, tampik yang baik. Lepas tu dengar petang tu pula tengah hari dia kenduri. Pagi hari Sabtu Ahad baru ni kan kenduri musim mengawan ni. Okey-okey nak bulan puasa ni memang musim mengawan. Tiap-tiap minggu berio betul kenduri ni. Sana kenduri sini kenduri kahwin nak baby. Kan? Pagi lah tuan-tuan. Saya sebenarnya baru 45 hari balik daripada umrah. Kan? Saya pun tak tapik. Semua tanya saya, betul ke banjir tu Ustaz? Tapik pun tahu dah. Yang saya tahu memang hujan lobek. Tentang banjir tu kayak tanah haram tak ada lah dah. Tak tahu tu video lama ko atau kawasan Jeddah yang lain ko, saya tak tahu. Tapik nak jawab tu dah. Tapi memang hari Jumaat yang lepas, Jumaat sebelum ni memang betul hujan pada pagi sampai tengah hari. Saya masa tu turun nak buat tawaf tu, tengok hujan balik, nak bertaduh. Ada yang tunggu tapi saya nak bertaduh. Dah habis bertaduh, gua berhenti dah hujan tu. Nak masuk balik dah kena tutup pagar tu. Semayang Jumaat. Lepas semayang Jumaat turun. Sajuk hari tu sampai ke petang sajuk memang hujan. Susah nak jumpa hujan kat Mekah, tapi jumpa hujan di Mekah. Alhamdulillah. Sajuk kan. Lepas tu ramai yang sakit lutut sebab apa? Sebab ramai naik skuter, jam kat skuter tu. Makin orang dah tak terdaya naik dengan budak-budak muda pencenekir naik atas tu. Kan? Itulah tuan-tuan. Siapa yang tu sebabnya orang posan. Yang muda-muda ni pailah. Jangan tunggu dah tua pun nak pergi. Ada sebab orang tua pesan, kau yang muda-muda ni pergilah. Ada sebab pergilah. Sebab saya merasa dah tua dah saya ni. Sampai ke Topeng Sa'i tu mak jauh pula. Bahal bulan 3 tu dah pergi. Bulan 3 tahun lepas dah pergi ni pergi kan. Apa jauh pun dah Rasul Sa'i ni. Ya tuan-tuan, tu tanda dah tua dah tu. Kan? Tapi ni petua lah ya. Siapa yang nak pergi bawa yoko-yoko. Betul, yoko-yoko balik Tang Sa'i tu sakit tu tahu sapu. InsyaAllah okey. Tapi itu selawat kan. Ya. Lepas itu basuh tangan. Ini ditonyoh dilap sapu muka. Sampai balik pijam muka kau patut. Itu. Betul. Siapa yang pergi haji belum pergi haji, daftar pergi haji. Siapa yang baru daftar hari ni, daftar nak pergi haji hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram lintang boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. 2137. Cubalah kan tuan-tuan. Itu perancangan manusia saja kan. Kemudian yang ketiga, jalan untuk melangsungkan perkara-perkara yang baik akan disempitkan, disalahartikan, malahan disekat. Kebaikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Nak baik benda baik, aduh, ya komplain orang. Ingat kita nak baiknya lah, nak baiknya. Aduh, baik ceramah ni marah dah. Tak ada ceramah lain kau. Ceramah ni mahal ni contoh kan. Aduh, cerita. Kalau baik konsert elok pula tu muafakat dah tu. Sanggup bagi jalan cari penaja. Iya tuan-tuan. Penaja macam-macam. Maxis, Selcom kan. Ada pula barang-barang kecantikan. Maybelline kan contohlah kan. Samsul debat ceramah kan. Ada penaja Maybelline dan salah kan. Contohlah kan. Jadi berbanding pada benda-benda yang baik ni sukar nak mendapat tempat. Kemudian keempatnya, kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Tengok hari ni kan, peperangan pun melanda banyak. Kita tengok macam mana krisis di Ukraine kan, macam mana krisis di Soviet ni macam mana ya? Di Iraq pun tak selesai lagi sebenarnya kan. Israel, Palestin macam mana kan? Kemudian kejahilan hati dan ilmu dianggap biasa menyebabkan kejahilan cara fikir mengambil alih kaedah penilaian manusia. Contohlah kita sendiri yang membenarkan mana.
Sekarang ni politik, ada duit, jadi kita yang membenarkan bodoh tu. Bukan kira kebolehan orang. Itu sebab kadang-kadang anak-anak muda tak minat politik, kan? Tak boleh. Kau tak payahlah, kau ni muda lagi, budak lagi dengan budak lagi lah, itulah contoh, kan? Alah, dia bukan ada ilmu biasa lah tu, tapi dia bagus, duit banyak dia selalu tolong orang. Iyalah, tolong orang tu bagus lah, kan? Kemudian pertimbangan untung rugi dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Mungkin banyak lagi maksud zaman fitnah yang boleh kita fahami jika dipadankan dengan hadis-hadis Nabi berkenaan tanda-tanda hampirnya kiamat. Cuma yang pasti, apabila disebutkan zaman fitnah, adalah zaman iman orang-orang yang beriman akan ditekan. Zaman orang-orang yang beriman akan ditekan, akan diuji. Itu sebabnya Nabi pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kan? Dunia ni penjara bagi orang mukmin, ni penjara. Tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Memang susah. Kebebasan yang sebenar pada orang beriman adalah kematian. Boleh mati selesai, dia tak ada benda je nak jaga, dah mati, nak jaga apa lagi, kan? Macam itulah. Jadi itu sebabnya, kalau kita tengok, kita ni ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah yang kita cerita sekarang ni. Zaman fitnah lebih disukai, lebih digemari, untuk didengar daripada bercerita benda-benda yang betul. Itu zaman dia. Maka jagalah diri, kan? Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah beroleh hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, maka dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Maka Imam Ibn Katsir mentafsirkan bahawa ayat ini Allah menyuruh orang beriman agar sentiasa memperbaiki diri mereka dengan terus melangsungkan kebaikan semampu mungkin. Itu sebab kita perlu mencari ilmu. Pergi ke surau, jangan pilih penceramah. Malam ni jam ni kampung ni. Sebab kampung-kampung sebelah, seberang sungai semua datang. Yang naik bot tadi pun tonton berhenti. Dek hujan berhenti, dengar ceramah malam ni. Jadi datang, sebab dengan ilmu tu akan meningkatkan keyakinan kita. Tak adalah kono bohong, kono tipu ke orang ya. Kan kono belajar. Orang body-bonding sini ramai. Pesmayang, zikir-zikir ni tak boleh, Nabi tak buat. Ya? Tahlil, apa buat tahlil ni semua mengaku je. Buat tahlil ni mengaku je. Zaman Nabi tak buat, katakan. Betul lah zaman Nabi tak buat. Tapi kan dah disebut, liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nak karaman Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarallaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya salah satu, kalau kita tengok dalam kenduri tahlil arwah tu yang kita buat, kan, kadang buat orang tak mampu tu, ada cakap kesian, ada ayat tu orang komen, kesian orang tu, dia tak mampu nak buat macam mana, dia dah lah sedih, duit tak ada, tak mampu, tak payah buat. Ada orang yang tak mampu nak buat kat surau, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak buatkan kenduri arwah sikit dekat surau? Boleh. Kalau malam tu lepas maghrib tahu buat, kan? Itu ya, 2 pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil tu. Yang pertama zikir, yang kedua makan. Iya tuan. Kita galak, memang galak. Yang pertama zikir, zikir gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan poin ni 9, nak tahu maksud tahlil sampai hilang lutut baru doa. Iya, daripada zaman Syekh Murtada makin memang ajar zikir banyak. Tak ada berapa minit dia baca arwah Syekh Murtada makin, baru dia berbaloi lauk udang galah kat dapur tu. Ni lauk masak tak habis ponek ni. La ilaha illallah 33 ya kan. La ilaha illallah al-Fatihah. Nak makan dah. Dia buat zikir panjang sikit baru betul.
Tapi tak apalah, tapi mana zikir tu kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Salah kalau kayak ni 9, ya latif, ya latif, ya latif. Lepas tu rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala, ya rahman, ya rahim, ya rahman, ya rahim. Tu panjang zikir. Lepas tu dah habis tu doa pula. Masa la ilaha illallah tu tahlil tu sampai panjang 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang la ilaha illallah. Oh, dah penik seorang. Kan, lepas tu Al-Fatihah, doa pula. Apa benda yang tak baik itu? Dia bukannya berjoget, berzikir. Lepas tu dah habis tu bawa keluar jambar, bawa keluar dulang. Lauk tak ada lah apa warna pun, ayam kampung sak lemak cili api. Kan, campur dengan gula roboh. Kan. Lepas tu ada pula sambal gesek, porah limau dengan kundang. Kita kan. Marin jam tu bawa keluar jambar. Budak sekarang jambar pun tak tahu. Kan, bawa keluar jambar, bawa keluar nasi dengan pinggan, kemudian sampai last kali basuh tangan. Macam tu lah. Iyo dulu. Sebab apa? Tuan rumah ni nak sedekah. Yang tak mampu bagilah ruti je ni. Kan main lagi kau mengenyah ruti depan aku. Kau ingat tengok wayang mengenyah ruti ni. Contoh. Makan-makanlah tak dapat hal. Aku dah lapar dah mengunyah depan aku pahala tu. Kan. Tentulah kan. Jadi mana kata dia pahala tu. Orang gamar kan. Lepas tu kita pun lah, yo lah betul lah dia cakap. Dia kata ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Baca apa? Baca Yasin dekat kubur pun tak boleh. Kan, pergi kubur pun tak boleh raya tu. Tak boleh tu. Pula, iyalah. Kawan tu dah lah orang Melaka, kahwin dengan orang Kelantan. Dah berapa tahun tak balik Melaka. Nak balik Melaka, nak pergi kubur ayah tak boleh. Baiklah, nak ziarah kubur. Cuma jangan sampai tahap kita mewajibkan tu, tak boleh. Mesti pagi raya kedua tak boleh. Nak pergi bila-bila nak pergi, boleh pergi. Kebetulan nak raya balik, nak pergi. Jangan cakap orang Pening tu. Baca Yasin kat kubur tak boleh. Habis nak baca apa? Baca surat khabar. Jangan betul orang lah. Semua tak boleh. Dia tuan-tuan, macam orang ni kan. Kita nak jadi risau. Yo, tak boleh kau. Ni tak boleh kau. Macam kan. Yo tuan-tuan, macam pergi umrah hari tu pun dia main takut dia. Pucat muka masing-masing yang baru pertama kali pergi tu. Macam-macam orang cakap ni. Jangan cuba sangka baik. Allah jemput kita pergi tanah suci. Pergi. Dan kepala tu banyak dah baca mastika. Lepas tu baca lah kisah-kisah orang cakap. Kau je jago, kau dekat surau mountain tu pun jangan pergi. Kita pun pergi umrah. Tak kau kawanan ramai ada tak nampak Kaabah. Tak boleh tidur kawan tu dalam kapal terbang. Tagak ada. Iya. Ada seorang lelaki tu. Baca niat. Tapi dah tu. Baca niat. Kita dah lalu dah, kata sekarang ni melintasi Qarnul Manazil, jadi semua boleh baca niat sekarang. Saja aku niat mengajukan umrah dengan suruh baca. Seorang tu lagi. Tak dapat baca dah tu. Kenapa lah? Cuba baca, ikut saya. Tak dapat ikut dah. Dalam hati. Tak boleh tu. Cuba ingat apa yang terlupa bos pena lupa buka sabar. Pakai menjahit dalam kan. Betul lah tak boleh. Tak buka ada laju ni ada. Parah tu. Iyo macam-macam cerita tuan-tuan. Kawan tu nampak tidak Kaabah ni. Sampai ke hotel. Dia tak tunggu orang lain lah. Berlari dia tak punya takut. Berlari dia pergi masjid. Nabi ada nampak Kaabah tu. Melulung balik.
Tak nampak Kaabah Ustaz. Tak nampak Ustaz. Banyak dosa saya. Sabar cik. Ini Madinah ni kepada. Madinah cari Kaabah ni nak jumpa. Parah tu kan. Dia kadang jangan. Saya selalu pesan siapa ada peluang pergi umrah, tak kisah kadang-kadang anak-anak sponsor pergi. Ada anak ayah tu kan, tak apalah tin je lah, ayah nanti sampai masa sosok ayah pergilah. Umur kita tak tahu sampai bila. Berada peluang pergi, anak sponsor ke, dapat hadiah ke, pergilah. Tiba-tiba nak sedara nak belanja pergi kan. Tak pergi dah dan pergi haji tu hayat pergi dulu murah kan. Lepas tu sangka baik Allah jemput kita tu jadi duyufur rahman, jadi tetamu Allah, pergilah kan. Kita punya plan bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5 ada plan, insyaAllah. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat macam tu. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu. Sentuhlah kata tu. Ya, Samsul Debat dia tak jadi mutawif dah. Dia akan menyantuni jemaah pergi bersama. Sentuhlah. Dan ustaz bawa orang pergi sendiri tak terbawa nak bawa orang mana. Baiklah. Kan? Kemudian pesanan Nabi berkenaan gejala zaman fitnah ini, seorang sahabat bernama Sa'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Nabi, apakah maksud di sebalik ayat wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dalam surah Al-Ma'idah ayat 105 ini? Maka Nabi kata, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran, sehingga kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Satu orang yang merasa terpesona dengan pandangan masing-masing, pada ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Maka hadis ini lengkap menceritakan perihal gejala zaman fitnah. Maknanya berdakwah ini merupakan benteng umat Islam. Itu sebab kena datang dengan kuliah ilmu. Tak kira siapa penceramah. Tuan-tuan kalau datang hari-hari ke surau ni, saya yakin dia ada jadual dia. Penceramah yang datang tu lebih hebat dan lebih mendalam ilmunya. Samsul dapat tersikit warna. Dia orang ni guru-guru takmir ni dengan berkitab, dengan ilmunya tinggi. Tuan-tuan dengarlah. Belajarlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Kalau kita tidak menjalankannya dengan kadar yang cukup, akan berleluasalah penyakit jiwa yang merosakkan agama. Itu sebab majlis ilmu kena diperbanyakkan. Ya? Dalam keadaan seberosak itu, Nabi menyuruh agar pandai memilih lingkungan yang baik. Maknanya bergaul dengan yang baik. Bergaul dengan geng-geng surau, ada harapan. Bergaul dengan geng-geng pendakwah, ada harapan. Bergaul dengan persatuan-persatuan yang baik. Contoh perempuan, persatuan kuliah duha muslimat, ada harapan. Janganlah campur geng-geng yang apa ni, geng-geng janda kosmopolitan. Jangan macam tu kan. Kan masuklah persatuan-persatuan yang baik, mana pengaruh-pengaruh yang baik. Dalam keadaan yang seberosak ini, kita memilih lingkungan yang baik, selagi usah mudah terpengaruh dengan arus masa yang tabiatnya merosakkan. Kalau kita nampak benda ni, kita masuklah grup WhatsApp, grup mengumpet ni, sajalah baik grup tu. Adalah satu grup tu buat khas untuk bincangkan isu-isu orang ni. Orang ni tak betul, ni tak betul. Jangan. Dorang-dorang lah left group tu. Ya. Kemudian ketika itu kejahilan dilestarikan dan dibanggakan, maka kekeliruan semakin melata. Lantas Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat suka ibarat menggenggam bara api. Kuncinya adalah sabar. Genggam bara api kan senang kan, panas. Jadi kono sabar. Hidup kita dalam dunia ni ada 5 perkara, insya-Allah ada harapan lah. 5 perkara. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat dunia akhirat. Saya ulang balik. Sabar, syukur, tawakal pada Allah, redha, ikhlas. InsyaAllah selamatlah kita dunia akhirat. Maka jika kita benar-benar faham tentang zaman fitnah, maka kita pasti akan merasa berat terhadap tanggungan agama ini.
Maka adalah silap jika kita katakan sekarang pada zaman fitnah. Kita cakap sekarang zaman fitnah ni, tapi kita masih lagi melakukan kemungkaran, melakukan keburukan-keburukan, kan? Dan kita masih lagi menjadikan keuntungan dunia sebagai ukuran dan tetap mendahulukan kemenangan di dunia berbanding prinsip kebenaran yang akan menentukan nasib di akhirat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah dah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi mana kita nak kejar akhirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi sebagai penutup saya nak membacakan satu gurindam. Gurindam pula, kan? Di dalam hidup manusia yang penting adalah berkat. Bila hidup kita berkat, diri akan selamat. Apabila diri selamat, rumah tangga jadi selamat. Apabila rumah tangga selamat, masyarakat pun jadi muafakat. Bila masyarakat muafakat, negara menjadi kuat. Bila negara menjadi kuat, negara luar pun menjadi hormat. Bila negara luar hormat, permusuhan pun jadi tersekat. Apabila permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Bila pembangunan meningkat, kemajuan pun menjadi pesat. Tetapi awas, apabila pembangunan meningkat, kemajuan menjadi pesat dan bangunan bertingkat-tingkat, maka di tengah-tengah itu tempat maksiat tumbuh macam ulat-ulat. Apabila tempat-tempat maksiat tumbuh seperti ulat, ketika itu manusia mula mengubah tabiat. Bila manusia telah mengubah tabiat, ada yang menjadi lalat, ada juga yang menjadi ulat. Bila manusia sudah menjadi ulat, salat pun makin hari makin berat. Bila orang salat makin berat, orang baik boleh menjadi jahat. Bila orang baik menjadi jahat, orang miskin banyak yang mahu kaya cepat. Apabila orang miskin hendak kaya cepat, orang tua juga mahu mati lambat. Bila orang tua mahu mati lambat, mungkin dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Yang lelaki anak-anak mudanya pandai pakai seluar ketat. Semua hendak tunjukkan yang senat. Bila berjudi mereka percaya unsur kurafat, tapi hidupnya tetap sahaja melarat. Sudah lupa bahawanya ada akhirat. Sampai-sampai giginya pun lupa disikat. Yang perempuan pakai baju kecil seluar super ketat, dia juga pakai baju ketat, sangat suka menunjukkan pusat, hingga tak pedulikan lagi batas-batas aurat. Pakaian yang singkat-singkat, sampai-sampai ketiaknya jadi sering terlihat. Bila sudah menjadi semacam ini, siapa lihat pasti tercegat. Salah gaya boleh menjadi gawat. Nama mereka fikir ini gaya terhebat. Tinggal jauh marilah mengirim surat. Bila berdekat jangan lupa tangan berjabat. Tapi jangan gaya lawan di peluk erat, boleh jadi nafas naik tersekat-sekat. Tak peduli agama dan juga adat, tak takut Allah dan kira bodoh dengan akhirat. Yang penting senang dengan apa yang diperbuat. Akhirnya perut kempis pun boleh menjadi bulat. Bila perut kempis sudah menjadi bulat, maka lahirlah anak-anak yang bejat. Bila anak-anak yang sudah bejat, ketika itu kita lihat bayi dibuang di sembarang tempat. Maknanya ketika itu terlihat iblis senang dan melompat-lompat. Dia menyebut sekarang manusia sudah masuk ke dalam jerat, kerana manusia sudah tersesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh kerana itu, wahai para sahabat, marilah kita terus saling mengingat bahawa dunia semakin hari semakin singkat. Esok atau lusa mungkin kiamat, dan ketika itu kita semua akan berangkat menuju ke negeri akhirat. Di sana kita akan ditanya apa telah kita perbuat. Umurmu panjang, tapi bila kau mahu ibadat? Zaman mudamu apa yang telah kamu perbuat? Harta bendamu dari mana kau dapat? Ilmumu adakah bermanfaat? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukup setakat itu. Apa-apa pun yang penting, apa yang ada, apa yang telah dikongsikan, sama-sama kita manfaatkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan ada masa sekarang, kat luar sana ada meja-meja